tuan-tuan, kita sambung kitab Faridatul Faraid fi Ilmi Al-Aqaid bagi Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Muka surat yang Jawi, muka surat 12. Yang Rumi, kalau pada tangan saya, muka surat 31. Ulang kaji sikit yang lepas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris dari pihak atas. Bukan 7, 6 baris dari pihak bawah. Sorry, 6 baris dari pihak bawah. Dan setengah daripada mumkinat, setengah daripada ataupun sebahagian daripada mumkinat, perkara-perkara yang boleh ada dan boleh tiada, boleh Allah Ta'ala jadikan dan boleh Allah Ta'ala tak jadikan. Tak wajib, tak mesti. Ternyata Allah Ta'ala jadikan kita. Baik, itu segala perbuatan hamba. Hamba iaitu makhluk lah. Contohnya kita manusia. Contoh lain jin. Contoh lain, banyak contoh lain. 2 je lah contoh, manusia dan jin. Biasanya kita buat contoh kita sendiri, manusia. Pasal apa? Senang, nampak diri sendiri. Kalau tak nampak, beli cermin besar-besar. Nampak daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Baik. Dan setengah daripada mumkinat, bahagian daripada perkara yang boleh ada dan boleh tiada, yang makhluk, itu segala perbuatan hamba. Perbuatan hamba, perbuatan makhluk, perbuatan kita, bercakap, lagi apa? Daripada bangun tidur lah, bangun tidur, berjalan, berlari, melompat, merangkak, semua sekali nak sebut banyak sangat. Segala perbuatan hamba yang ikhtiariyah, yang sengaja. Ikhtiar ni pilihan, boleh pilih. Khiyar kalau buat muamalat tu khiyar, pilihan. Ikhtiariyah, perbuatan yang sengaja. Itu segala perbuatan manusia yang sengaja tu, bukan setakat manusia, segala makhluk yang sengaja, itu termasuk dalam perkara mumkinat, benda yang boleh ada dan boleh tiada, boleh Allah jadikan dan boleh Allah tak jadikan. Maknanya Allah yang gerakkan. Jangan pula bila Ustaz Aidil minum, ni yang minum Ustaz Aidil ke Allah Ta'ala? Bukan macam tu. Allah Ta'ala gerakkan Ustaz Aidil ambil gelas. Allah Ta'ala gerakkan air masuk mulut Ustaz Aidil. Ustaz Aidil tersedak, keluar balik air. Contohlah. Kan? Kalau masuk, dia masuklah. Alhamdulillah. Tak masuk, tersedak, keluar balik. Tak? Jadi Allah Ta'ala yang gerakkan. Kalau Ustaz Aidil makan, ini yang makan Ustaz Aidil ke Allah Ta'ala? Bukan macam tu. Allah Ta'ala yang gerakkan Ustaz Aidil tu makan, masukkan dalam mulut. Dan Allah Ta'ala yang gerakkan nasi tu, makanan tu masuk dalam usus. Kalau yang belajar sains, proses apa? Peristalsis tu jadi. Peristalsis, peristalsis, tentulah. Proses apa tu? Makanan tu masuk usus, jalan tu, dia macam apa? Usus tu dia menekan biar berjalan. Kalau kita terbalik pun, makan terbalik, dia salurannya tetap situ, dia tak terbalik keluar balik, tak. Allah Ta'ala jadikan macam tu. Proses peristalsis. Jadi yang gerakkan tu Allah Ta'ala. Masuk tu kan, sama ada jadi badan ataupun jadi najis. Jadi itulah cara penerangannya. Kita melihat, ni kita yang melihat ke Allah Ta'ala yang melihat? Betul tak? Kita yang melihat ke Allah Ta'ala yang melihat? Allah yang nampakkan, Allah yang gerakkan mata kita untuk melihat, Allah yang nampakkan. Ada orang ada mata tak nampak. Kalau doktor kata ini dia punya retina mata jauh daripada bayang-bayang tu. Bayang-bayang tu kena dalam retina mata. Kalau terlebih tak nampak, terkurang pun tak nampak. Tapi itu kira masih tahap rabun. Rabun jauh, rabun dekat tu kan. Ini ada orang ada mata tak boleh nampak. Jadi yang nampakkan Allah Ta'ala. Jangan kita cakap ni Allah yang nampak.
nanti keliru faham. Awak ni makhluk ke Tuhan? Susah. Maka telah berlaku, dikiaskanlah segala perbuatan yang lain. Mendengar, merasa dan sebagainya. Maka telah berlaku padanya 3 mazhab tentang memahami perbuatan makhluk ni, pecah 3 mazhab. Pertama, mazhab Ahlus Sunnah, yang baik, yang bagus, yang betul, yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah kata, umatku pecah 73, semua masuk neraka kecuali satu. Inilah satu, Ahlus Sunnah. Apa yang fahaman yang betul ni, macam mana fahamannya? Iaitu bahawasanya tiada bagi hamba perbuatan yang ikhtiari itu melainkan usaha jua. Perbuatan yang kita nampak macam kita yang sendiri buat, itu cuma usaha sahaja pada zahir pandangan mata kasar. Memberi bekas tak? Tak memberi bekas. Sebab tu ada orang makan tapi tak kenyang, ada orang minum tapi tak hilang dahaga. Sebab tu ada peristiwa Nabi Ibrahim dimasukkan, dicampakkan ke dalam api oleh Namrud. Kalau saya salah betulkan, dekat masjid Nurul Hidayah, Jalan Tasik Nasi Alam, selalu tersilap. Nabi dengan dia punya musuhnya tu, saya selalu tersilap. Baik. Jadi Namrud masukkan, Namrud ustaz, ada kitab sebut Namrud Zal. Namrud masukkan Nabi Ibrahim dalam api. Itu nak masukkan tu pun pakai apa? Plastik. Terlalu panas apinya. Apinya marak, terlalu panas, menjulang tinggi. Nak campak Nabi Ibrahim dalam api tu pun daripada jauh pakai lastik. Lastiknya besar lah. Orang nak dilastik, bukan nak lastik orang. Orang tu nak dijadikan benda yang dilastikkan masuk dalam api. Maknanya panaslah api tu, tapi Nabi Ibrahim tak terbakar. Tali terbakar. Pakaian tak terbakar. Jadi macam mana nak jelaskan perkara ni? Kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, fahaman yang betul ni pada zahir pandangan mata kasar seolah-olah api ada kuasa membakar. Hakikat kejadian yang sebenar, Allah yang menghanguskan, Allah yang membakar, bukan api. Itu sebab tali itu terbakar. Kenapa? Sebab Allah nak tali itu terbakar. Nabi Ibrahim tak terbakar sebab Allah tak nak Nabi Ibrahim terbakar. Itu penjelasan ringkas. Nanti kita ulang lagi. Baik. Usaha jua usaha. Usaha yang tak memberi bekas. Maka tiada dikerasikan dia pada perbuatan itu, seperti barang yang berkata akan dia oleh Taifah, kumpulan yang dinamakan Jabariyah. Jabariyah kata, nanti dijelaskan bawah, dan tiada hamba itu yang menjadikan dia, seperti yang berkata akan dia oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah bercakap makhluk yang menjadikan dia. Jadi dijelaskan lagi. Yang kedua, mazhab Jabariyah. Mazhab ni fahaman, jangan kita keliru. Asal mazhab je betul, tidak. Mazhab ni maknanya pemahaman ataupun pemikiran. Jadi dalam bab tauhid, mazhab yang diterima, pemikiran yang diterima, pemikiran tu bukan main fikir-fikir, tidaklah. Kepercayaan, pegangan yang diterima hanya satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari segi fikir, mazhab yang diterima 4 mazhab. Sebenarnya bukan 4, banyak. Tapi kenapa 4 sahaja disebutkan yang popular? Sebab 4 ni ada dokumentasinya. Mazhab yang lain tu ada, seperti mazhab Sufyan Thauri, tapi tak ada pendokumentasian, tak ditulis, dia hafal-hafal gitu. Meninggal orangnya dah tak tahu, tak tersebar. Bukan 4 sahaja, ada banyak. Tapi 4 ni yang ada penulisannya. Yang tulis tu pun kadang bukan imam-imam mazhabnya, anak muridnya yang tulis. Iaitu mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hambali dan Hanafi. Itu yang masyhur. Jadi mazhab ni kita jangan keliru. Ni mazhab ni boleh pakai tak? Ahlus Sunnah itu mazhab dari segi tauhid.
mazhab ni pegangan yang diterima hanya satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manakala mazhab dari segi fikih ni iaitu ibadat, muamalat, munakahat, jenayat, ataupun boleh tambah faraid. Itu fikih. Dari segi fikih, 4 mazhab yang diterima dan ada dokumentasinya, ada kitab-kitabnya, ada penulisan. Saya nak mazhab Sufyan Thauri, boleh, tapi dengan syarat awak belajar mazhab tu, tapi tak ada kitabnya. Awak kena cari orang yang pernah belajar mazhab tu. Saya nak cari yang ada, tak nak pakai. Nak cari yang tak ada. Ibarat orang Melayu kata, ada perahu nak berenang. Pakai ajalah yang ada. Kok susah-susah payah tu kenapa? Orang Jawa kata merengkel mengkutul, sama lah tu. Apa tu? Degil. Orang lain kata degil nak mampus. Bukan degil aja. Dan nasihat orang ikut ajalah mazhab ni. Ulama yang nasihat, bukan ideal. Baik. Jadi mazhab yang kedua tadi, mazhab Jabariyah. Ini mazhab yang tak diterima. Dari segi akidah tak diterima mazhab Jabariyah. Apa yang dia punya fahaman? Iaitu tiada bagi hamba itu usaha sekali-kali. Usaha pada zahir pun tak ada. Maknanya apa? Dia nak nafikan zahir syariat. Hukum syariat tu dia nak nafikan. Jadi bila dia buat maksiat, dia boleh cakap, kan Allah Ta'ala yang jadikan segala perkara, termasuk perbuatan maksiat saya. Kenapa pula awak nak hukum-hukum saya pula? Nak jatuhkan hukum ni pula? Dia sampai menafikan zahir hukum syariat, maka tatkala tu sesatlah Jabariyah. Pada perkara yang dia kata segala perkara Allah yang jadikan tu tak masalah. Beza dengan kita Ahlus Sunnah. Yang Jabariyah ni kata Allah Ta'ala jadikan perbuatan kita, malahan kalau kita buat maksiat ni apa? Bahasa Arab maknanya dosa, segala jenis dosa. Orang Melayu bila sebut maksiat, woman aja, bukan itu aja. Maaf cakap lah, dia terang je tak? Kenapa kena cakap terang? Kalau tak nanti jadi macam orang asli. Tak, maaf kalau ada orang asli sini, bukan nak menghina. Ada kisah orang asli, dia ni diajar suruh pakai kondom oleh nurse. Tunjuk pakai jari. Pakai macam ni pakai. Dia pun pakailah. Lepas 6 bulan 9 bulan lah, nurse pun datang nak memantau lah macam mana, ada tak berkesan ke tak berkesan ke. Ngandung semua bininya. Macam mana ni? Kuat betul. Pecah tu, bocor sampai kan. Kerana betul orang asli maklum ke herba apa kan. Macam mana nak pakai? Ni 10 lagi. Itu baik tak payah pakai. Sama je pakai tak pakai. Dah awak tunjuk pakai kat jari. Saya tak ada bendalah tu, macam nak tunjuk. Jadi kena terang cakap. Kalau tak ada bendalah tu kena cakap, kena pakai dekat sini. Ya tak? Baik. Jadi tak mau jadi macam tu, jadi saya cakap terus terang. Orang Melayu ni kata maksiat, woman aja. Tidak, bukan setakat itu. Asalnya bahasa Arab tu maksiat dosa. Meninggalkan sembahyang dengan sengaja tanpa uzur pun berdosa, itu maksiat. Tapi jangan pula telefon Jabatan Pencegah Maksiat. Orang main bola, tak sembahyang asar, tak sembahyang maghrib. Telefon Badan Pencegah Maksiat. Ni saya nak ni, dia kat padang bola. Padang bola? Buat maksiat padang bola terang-terangan. Datang tengok. Mana? Ni seramai-ramai tidak ni, sembahyang asar tidak, maghrib tidak. Saya ni khusus untuk mencegah perzinahan ataupun merenda. Faham? Yang ini merenda punya bahagian. Merenda apa Ustaz? Merenda ni tu imbuhan bahasa Melayu. Renda ni Tamil. Guna satu, renda dua. Merenda berdua-duaan. Pandai yang Melayu Pandai bab-bab tu lah. Mudah-mudahan bab-bab lain pun pandai, ya tak? Kita Melayu banyak. Pandai yang Melayu, ada yang ulama, ya tak? Baik. Jadi maksiat. Jadi si Jabariyah ni, fahaman Jabariyah, dia punya fahaman yang berbeza dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
dia menafikan zahir syariat. Hukum fikih tu dinafikan. Itu sebab sesatnya. Kita ahlu sunnah, fahaman kita, usaha ikhtiar tu ada, tapi pada zahir pandangan mata kasar sahaja, tak memberi bekas pun. Perbuatan kita ni tak memberi bekas pun. Itu sebab ada orang periksa, ada yang lulus, ada yang gagal. Kalau kita punya usaha ikhtiar memberi bekas, tak ada yang gagal. Lulus semua periksa, tak payah periksa lah, semua lulus. Asal belajar lulus semua, tak payah periksa. Kan? Lagi apa? Ujian memandu. Pasal apa orang ada lulus, ada gagal? Pasal usaha ikhtiar tak memberi bekas. Pada zahir pandangan mata kasar sahaja. Contoh lain, minggu lepas saya buat contoh yang Mu'tazilah sahaja. Contoh Mu'tazilah tadi, Mu'tazilah tu kan, belum lagi masuk tak apalah. Nanti masuk Mu'tazilah belum masuk. Yang ahlu sunnah ni tadi ahlu sunnah dah sebut. Contoh dalam kitab-kitab tauhid yang lain yang ulama bagi nak cepat faham, macam wayang kulit. Wayang kulit ni asal daripada agama Hindu, permainan tu kan. Mahabharata dengan apa benda nama tu kan. Mahabharata Maharayana benda dah. Ramayana je. Jadi masuk ke diamalkan oleh orang Jawa. Jadi bila Islam masuk oleh Wali Songo, maka Wali Songo melihat wayang kulit ni boleh dijadikan contoh untuk menerangkan tauhid. Jadi macam mana ada ulama sebut dalam kitab-kitab tauhid yang lain, contohnya kitab Durrus Samin, Allah berkuasa, makhluk tak berkuasa. Makhluk diibaratkan seperti wayang kulit. Wayang kulit ni dia patung. Bahasa Jawanya papet. Itu bahasa Inggeris tak? Orang Jawa yang pandai cakap bahasa Inggeris, papet. Patung. Jadi kalau tengok skrin depan tu, ada watak baik, ada watak jahat. Ada pernah sekali Aziz Musman buat Batman lah, apa cerita wayang kulit, Batman lah, Superman tu semua kan. Jadi wayang kulit kalau tengok dari depan, kalau kartun Upin Ipin tu ada tu kan, wayang kulit Pak Dalang apa benda tu kan. Tengok ada watak jahat, watak baik, ada dialog sendiri, suaranya yang besar lain, suara yang kecil lain. Kalau Jamali Syadat tu pandai bezakan, tak? Suara macam-macam boleh bunyi, berbeza-beza suara. Dia boleh tu jadi tok dalang tu. Baik. Jadi pergerakan pun ada, pergerakan watak jahat, pergerakan watak baik. Kalau dari segi sastra, antagonis dan protagonis. Ni kita nak belajar sastra, kita tauhid tak? Masuk semua sekali biar faham. Protagonis watak baik, antagonis watak jahat, anti jahat. Pro menyokong baik. Baik. Jadi seolah-olah ada keinginan sendiri. Watak jahat ni ada keinginan sendiri untuk buat jahat. Watak baik ni ada keinginan sendiri untuk buat baik. Berlawanlah, bergaduhlah. Pergaduhan itu pun seolah-olah masing-masing ada kuasa masing-masing. Kamehameha. Itu dah masuk Dragon Ball pula ustaz. Masuk jelas sekali. Ni pula lawan. Jadi tengok depan macam ada kehendak masing-masing, macam ada kuasa masing-masing. Kalau tengok belakang, itu tok dalang lah yang gerakkan. Patung tu cuma patung, tok dalang juga yang buat patung tu. Patung baik, patung jahat. Suara tok dalang. Gerakan tok dalang yang gerakkan tu. Ada yang kata sampai kalau Jamali Syadat memang diakuilah suaranya berbagai-bagai. Kalau yang lain tu kata macam dirasuk jin biar suaranya berlainan. Tak tahulah ceritanya tu kan. Jadi nak buat contoh yang baik daripada wayang kulit tu, pada zahir pandangan mata kasar, makhluk tu seolah-olah patung wayang kulit. Dia tu, makhluk ni dijadikan oleh Allah, badan kita ni dijadikan oleh Allah, perbuatan kita pun Allah yang gerakkan. Seolah-olah ada benang ni, Allah yang gerakkan, tapi tak ada, tak nampak. Seolah-olah Allah Ta'ala pun tak gerakkan dengan benang. Tidak. Nak cepat faham,
Allah yang gerakkan. Tapi bukanlah Allah Ta'ala tutup dalam, tidak. Allah Ta'ala itu Tuhan. Jadi dalil Allah Ta'ala jadikan kita dan apa yang kita buat, iaitu ayat Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nanti sampai maksudnya ada ayat tu. Allah Ta'ala yang jadikan kamu dan apa yang kamu perbuat. Badan kita ni Allah Ta'ala yang jadikan, perbuatan kita juga Allah Ta'ala yang jadikan. Maknanya Allah yang gerakkan. Itu contoh untuk cepat faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kita nak menentang ajaran sesat, yang Wahabi, yang Syiah, yang Hizbut Tahrir, yang itu, yang ini, macam-macam lah. Nak sebut semua pun tak hafal semua. Kemarin dalam perjalanan pergi Masjid Bandar Shah Alam tu, Radio Sinar FM siarkan berita, ringkas je. Didapati Jais menangkap beberapa orang remaja yang terlibat dalam mengaku sebagai Rasul Melayu. Ajaran Abdul Qahar berkembang. Ingat dah terpadam tak berkembang. Ni baru ni 2-3 minggu lepas ni. Jadi maknanya ajaran sesat tu banyak kat Malaysia lah cerita ni. Khususnya di Johor Bahru ni pun ada ajaran sesat. Khususnya lagi di Pasir Gudang. Pun ada, bukan semua, tidaklah ada. Individu-individu yang bermati-matian menyebarkan ajaran sesat Wahabi. Bukan sahaja Wahabi, yang lain pun ada. Baik, sambung. Yang kedua mazhab Jabariyah tadi, iaitu tiada bagi hamba itu usaha sekali-kali, bahkan ia majbur. Majbur ni terpaksa. Artinya yang dikerasikan, dipaksa, seperti satu bulu yang tergantung pada Hawa. Hawa ni angin, terbanglah, tergantung tu terbang pada Hawa, pada angin, ditiupkan dia oleh angin betapa kehendaknya. Tiup ke sana, pergilah ke sana. Tiup ke sini, ke sinilah perginya. Itu tak masalah. Memang dari segi Allah Ta'ala yang gerakkan kita tu memang betul. Tapi bila dia menafikan zahir syariat, tak kala itulah sesatnya Mu'tazilahnya Jabariyah. Baik, ketiga mazhab Mu'tazilah, iaitu bahawa hamba itu menjadikan segala perbuatan dirinya yang ikhtiari. Segolongan Mu'tazilah dia percaya makhluk ni buat perbuatannya yang ikhtiari, yang sengaja. Contoh sengaja tadi, berjalan, lompat, merangkak, menungging, menunggang, macam-macam lah. Yang menunggang, yang menungging, sama tu. Perbuatan yang sengaja. Dengan kudrat. Ada lawan yang tak sengaja, iaitu yang tak sengaja. Contoh apa? Terjatuh sah. Terjatuh pun tak sengaja juga. Contoh yang hari-hari kita buat. Siapa ingat lagi minggu lepas? Tak dapat hadiah. Macam sekolah pula ustaz ni buat kita. Ingat kita budak-budak. Tidaklah contoh. Kalau kat sekolah saya buat macam itulah. Jadi minggu lepas saya bagi contoh yang tak sengaja, degupan jantung. Tak sengaja. Kelipan mata. Apa tak sengaja ustaz? Saya sengaja. Baik, kalau sengaja, berapa banyak degupan jantung dan kelipan mata awak satu hari ni? Hari ni dalam 1111. Cantik nombornya. Apa ya je awak? Awak pun tak tahu, kali awak kelip mata, degup jantung. Itu perbuatan yang tak sengaja. Mu'tazilah, sebahagian Mu'tazilah kata yang tak sengaja memang Allah yang jadikan. Tapi yang sengaja ni kita sendiri yang buat. Tu sebab bila kita buat jahat dapat dosa. Logik tak? Ustaz tanya ni, hati-hati ni, kau jangan angguk-angguk. Kadang ustaz punya soalan ni perangkap. Kau diam je. Angguk tidak, geleng pun tidak, diam je. Ustaz Adil ni lain sikit. Dia nanya-nanya tu, kau jangan jawab-jawab sangat. Kantoi nanti. Kenapa? Angguk je. Mu'tazilah. Geleng betul lah. Jadi Mu'tazilah, sebahagian Mu'tazilah kata perbuatan yang sengaja ni kita yang buat.
Sebab tu bila kita buat jahat dapat dosa. Betul ke salah? Shh, jangan jawab. Diam. Tengok kitab. Mu'tazilah, dah nama pun Mu'tazilah, bukan Ahlu Sunnah. Dia kata segala perbuatan yang ikhtiari, yang pilihan, yang sengaja, tu Mu'tazilah punya fahaman. Salahlah. Salahlah. Habis macam mana kita dapat dosa dan pahala? Tu nanti. Hamba itu menjadikan segala perbuatan dirinya yang ikhtiari, yang sengaja, dengan kudrat kuasa yang dijadikan dia oleh Allah Ta'ala pada dirinya. Dirinya itu siapa? Bukan diri Allah, diri makhluk. Contoh yang saya selalu bagi, dan selalu juga saya bagi, dan pernah saya tanyakan dekat masjid, flat, bukan masjid, ceramah Maulid Rasul, flat masa tu mana Johor Jaya tu, kat Johor Jaya ada satu flat panggil ceramah Maulid Rasul. Jadi saya ceritakan tentang kelahiran Rasulullah, serba sedikit kehidupan Rasulullah. Hujung tu dah nak habis ceramah, saya tanya, Rasulullah ni pengorbanan dia, keistimewaan dia daripada sejak lahir, kemudian apa nama ni, peristiwa sebelum lahir, irhas, kemudian mukjizat, kemudian pengorbanan baginda sampai berdarah semua bagai, ini semua untuk mempertahankan apa? Mempertahankan akidah. Ya tuan-tuan dan puan-puan, mesti perempuan pun ada. Akidah Rasulullah ni macam mana yang dipertahankan sampai mati-matian ni? Apa akidah Rasulullah ni yang dipertahankan ni? Kalau satu orang cakap akidah Rasulullah ni, contohnya Allah berkuasa, makhluk tak berkuasa. Makhluk ni ibarat jam. Ni saya dah banyak kali buat contoh. Jam ni kalau kita tak masukkan bateri ataupun yang elektrik, tak petik switch, dia tak jalan. Bila masukkan bateri, ataupun petik switchnya, barulah jalan. Jarum saat, jarum minit, jarum jam. Makhluk macam tu juga. Makhluk ni tak ada kuasa, tak ada kuasa. Saya mengatakan Allah Maha berkuasa, makhluk tak ada kuasa. Tak ada. Jadi macam mana makhluk bergerak semua? Ustaz berceramah, ustaz ngajar kuliah, tuan-tuan berkenduri buat makanan untuk Nabi Rasul semua. Allah pinjamkan kuasanya yang apa? Allah kan Maha berkuasa. Allah pinjamkan sedikit kuasanya. Saya pernah dengar dengan telinga saya sendiri, besar kepala mancis, ada setengah kata hujung jarum. Dikongsikan hujung kepala mancis kuasa Allah tu atau hujung kepala jarum tu, jarum tak ada kepala, hujung jarum tu dikongsi seluruh makhluk, membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya tak? Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Yang lelaki senyap, bagus yang lelaki, dia akal dia panjang. Sebaik isteri tak perempuan. Mak mertua saya dekat kita, tak tahu dengar tak. Yang lelaki bagus, dia senyap, dia bab ni dia pandai. Ini perangkap-perangkap ni dia pandai. Dia merangkap orang dia pandai. Bila dia merangkap orang pandai, dia tak terperangkap. Yang perempuan tak, dia jawab. Saya muda lagi belum kahwin masa tu. Tak ada pakai topeng nampak kan, handsome semua kan. Jadi jawab, betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Yang jawab puan-puan semua. Betul ustaz, dan ramai. Yang makcik, yang nenek, yang anak dara, kakak, apa semua, adik semua jawab. Sepakat memberkat, sepakat jawab ramai-ramai. Betul ustaz, kuat. Pakal saya tak rakam masa tu. Kalau tak boleh dengarkan rakaman sama-sama. Jadi bila dah jawab macam tu, sebenarnya fahaman Allah pinjamkan kuasa pada makhluk ini adalah fahaman Mu'tazilah. Dia masih senyap lagi. Dia tak tahu Mu'tazilah tu betul ke salah. Bukan fahaman Ahlus Sunnah. Dia macam Mu'tazilah, Ahlus Sunnah. Macam sama, macam pantun je. Okey ni kot. Fahaman sesat. Tu berut muka. Tak nak jawab tadi lah. Lepas ni saya jawab soal. Itu dah jawab ramai-ramai. Sesat dia kata kita. Dah sesat lagi, tak kata sesat. Takkan nak saya kata tak sesat.
Dah hujung-hujung pula saya buat macam tu. Oh, nasib baik dia bagi hidang makanan juga. Kalau tidak, minta maaf Ustaz, makanan dah habis. Kalau tak dibuat macam tu, untung. Hidang jugalah makanan. Dengan berikut muka hidang juga makanan. Tapi lepas tu soal apa memang tak jawab lah, diam aja. Maknanya tuan-tuan, saya nak cakap macam tu pasal apa? Ustaz ni tak baik tau buat orang macam tu. Saya nak buat kajian sosial, eksperimen. Apa orang kata? Social eksperimen kan. Ada orang buat prank lah, apalah itulah, jadi orang miskin beli iPhone lah. Ya tak? Nak tengok kalau orang miskin dia layan tak? Ini saya buat social eksperimen tentang kefahaman tauhid. Ternyata seramai-ramai tidak perempuan yang dekat situ, yang datang majlis itulah, yang menjawab itulah, tak tahu perbezaan Ahlu Sunnah dan Mu'tazilah, dan tak tahu ajaran yang betul dan yang sesat, tauhid. Saya nak buka mata, buka minda. Kita sambut maulid, kita cerita sunnah Rasulullah, sunnah yang paling besar iaitu akidah. Kita tahu tak? Kalau tak tahu, duduklah kuliah. Masa tu ada kuliah. Ada kuliah dekat sini, tapi tak ramai yang duduk. Jadi dah dipanggil Maulid Rasul, apa lagi lah. Iklan lah, tapi iklannya lain macam tu. Habis duduk tak? Tak duduk. Yang duduk yang itu juga, sebelum majlis dengan lepas majlis itu juga yang duduk, yang memang nak belajar. Ni tak? Macam baru-baru ni ada saudara kita daripada Kuala Lumpur, Iskandar, ada tak? Ada nama Iskandar? Ada. Dia dari Kuala Lumpur. Dia memang dah kat KL tu memang belajar kitab Aqidatul Awam, kitab apa, tauhid, fikih, semua belajar. Jadi bila dipindahkan kerja ke sini, dia tanya dalam grup lah, sini kat Johor mana ada kuliah berkitab, saya bagi je lah. Tak tahu datang ke tak datang. Dia pun tak memperkenalkan diri. Dia dah biasa belajar kitab. KL belajar kitab Ustaz. Iya, dia bukan kira bandar ke kampung ke. Kalau orang bandar memang dah biasa belajar kitab, mana-mana belajar kitab. Ya tak? Yang tak belajar kitab, ya tak belajar kitab. Yang kampung pun kalau belajar kitab, dia belajar kitab. Bukan maksudnya mesti kampung mesti belajar kitab, tidak. Baik, jadi sambung. Jadi fahaman Allah pinjamkan kuasa bermakhluk itu fahaman Mu'tazilah. Habis faham Mu'tazilah betul ke salah? Dia bukan Ahlu Sunnah. Betul ke salah Ustaz? Salah lah. Saya nak cakap terus salah, nanti awak marah. Ini fahaman Mu'tazilah, Allah pinjamkan kuasa bermakhluk, bukan Ahlu Sunnah. Faham tak? Tak faham? Tak faham, saya cakap lah, ini ajaran sesat. Dah. Tapi ramai yang berpegangan macam ni Ustaz. Ya, saya akui. Masa saya belajar kat UKM, pernah saya duduk satu majlis. Ustaz ini dia menerangkan dalil-dalil kesesatan ajaran Wahabi. Bagus. Tapi bila tang soal jawab, saya angkat tangan tanya, betul tak fahaman Allah pinjamkan kuasa bermakhluk? Ya betul. Allah ada beri kecenderungan, Allah ada beri pilihan. Pilihan, kecenderungan. Jadi bila kita diberi pilihan atau kecenderungan, kita sendiri yang pilih. Ini memang hakikat sebenar, bukan syariat. Memang hakikat tauhid, Allah ada beri kita pilihan. Jadi bila Allah bagi kita pilihan, kalau kita pilih baik, dapatlah pahala. Kalau kita pilih jahat, dapatlah dosa. Dalam satu masa awak lawan Wahabi, ajaran sesat. Dalam satu masa fahaman awak tu Mu'tazilah. Tadi Ustaz kata Allah pinjamkan kuasa, ini kecenderungan. Kecenderungan pilihan kan lain Ustaz. Kecenderungan itu pilihan, kuasa tu tenaga lah. Kalau Allah pinjamkan kuasa, Allah berikan pilihan pada makhluk, itu fahaman Mu'tazilah lah. Termasuk. Tapi Ahlu Sunnah, Allah Ta'ala kehendak makhluk, pilihan makhluk tu pun Allah yang tentukan. Fahaman Ahlu Sunnah, satu orang pilih buat baik, itu Allah yang tentukan. Memang Allah Ta'ala jadikan, takdirkan orang ini ada niat, ada kehendak, ada keinginan nak buat baik, dan dia mengerjakan kebaikan, Allah gerakkan. Satu orang yang ada niat, ada kehendak, ada keinginan nak buat jahat, itu Allah yang takdirkan.
Lalu dia buat kejahatan, Allah gerakkan dia buat kejahatan. Contoh baik dalam kitab Aqidatul Najid, iman dan taat. Contoh buruk dalam kitab Aqidatul Najid, kufur dan maksiat. Maksud isyak tuan cukuplah kadar ni tuan beberapa perkara kita walaupun ulang kaji, tapi dapatlah kita mudah-mudahan nampak perbezaan Ahlus Sunnah, Jabariyah dan juga Mu'tazilah. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah.